وله من الجهل والإسلام وبالصحب صبري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Ya semati setelah sekali Ustaz sekalian, kita sambung mengajar kitab Muniyatul Musalli, pembahasan tentang salat. Dan juga di akhir kitab ini dia ada berbahas berkenaan dengan kuasa sultan. Ya, masa kitab ini diberitakan yang suruh Syekh Daud Allah Al-Fatani karang kitab ini adalah seorang sultan. Masa itu dia di Mekah. Jadi sebuah sultan ini dia suruh Syekh Daud buat kitab Musalli. Maka belakang itu dia slip berkenaan dengan kesultanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ilmihi bi barakati min salat. Muka surat 24 ke betul kan? Betul. Mana? Istimewa sebelah. Tiga bawah. Kamu tiga bawah? Empat. Empat. Istimewa itu. 15 story datang. Muka surat 4. Istimewa lah. Pekerjaan agama istimewa sembahyang 5 waktu ya. Pekerjaan agama istimewa sembahyang 5 waktu dan mendirikan dia dengan berjemaah. Okey, surat 24 baris yang ke-11 ya. Istimewa pula berkenaan dengan kata dia berkenaan dengan solat tadi, semua sekali anda disunatkan berjamaah. Ya, kalau kita tengok sembahyang hajat pun tak ada berjamaah. Sembahyang sunat berjamaah ni ialah sembahyang minta hujan, sembahyang gerhana matahari dan bulan, sembahyang tarawih, sembahyang lain sebenarnya tidak disunatkan banyak berjamaah, termasuk sembahyang hajat. Tetapi oleh sebab sembahyang berjamaah benda baik, maka tidak ada ulama yang melarang. Tapi kalau kita meyakini dia tak tegak jaga ya. Istimewa sembahyang Jumaat yang paling utama sekali ialah sembahyang 5 waktu dan mendirikan dia dengan berjamaah. Lebih-lebih lagi sembahyang itu kita sembahyang dengan berjamaah dan mendirikan sembahyang Jumaat. Jumaat juga, tapi Jumaat wajib. Sembahyang berjamaah, sembahyang Jumaat wajib. Kalau kita sembahyang Jumaat sendiri batal. Seperti yang disuruh syarak, maka adalah ia daripada terlebih diingkarkan segala yang mungkar. Maknanya perkara yang tidak dibenarkan tinggal sekali-kali ialah solat 5 waktu dengan solat Jumaat daripada segala yang mungkar dan terlebih akbar daripada segala kabair. Mana terlebih besar dosa segala dosa. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa tak sembahyang. Lebih-lebih lagi sembahyang 5 waktu. Dan terlebih afhash, terlebih kesalahan besar. Ya, ada dua, satu fahsyat, satu mungkar. Jadi afhash ni bermakna dosa yang paling besar. Ya, yang kita dengar hadis baru saya cakap tadi ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi man ra'a minkum munkaran. Jadi mungkaran ini bukan dosa besar. Ya, Nabi bawa mari dengan perkataan mungkaran. Jangan buat ceramah perkataan mungkaran pula. Ya, hari ini orang politik dia tak kira. Janji bunyi muka ni wuduk pun muka juga. Man ra'a minkum mungkaran. Jadi mungkaran ini dosa kecil, kesalahan kecil ya. Seperti tutup aurat, seperti ada sampah jalanan, pintu tak tutup, apa saja benda-benda yang kecil-kecil, maka itu dikira mungkar. Adapun fahsyat dikira dosa besar. Macam kita sekali berabhash kan. Abhash. Ni dosa besar. Jadi kalau mungkar dosa kecil. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang mengelakkan daripada dosa besar dan dosa
dosa kecil. Okey, tengok hadis ni pula. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Jangan buat Islam suka hati. Sebab tu dia bagi dengan falyughayyirhu biyadi. Fa in lam yastati' fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa hiya adaful iman. Tetapi sekalian, pokok persoalannya, man ra'a minkum munkaran. Jadi kalau tengok dosa besar macam dosa merokok, dosa tentera sulu serai sabuk, boleh cegah dengan tangan ke? Dengan lastik boleh? Tak boleh. Dia kena hantar 7 batalion. Sebab dia bukan dia fahsyat, kesalahan besar melibatkan negara. Pembunuhan, rompakan, peperangan, zina, arak, kilang arak, itu bukan mungkar lagi. Itu perlu kepada sebuah kerajaan. Hari ini semua penceramah gomong bukan sebagai perjuangan. Sebab tengok muka kena tegur dengan tangan. Payuh biadi. Masuk tangan di sini lah undi. Lagi kepada otak dia. Dia suka-suka dia hurai. Saudara, ambil hadis, hurai mengikut hadis. Jangan hurai ikut ceramah politik. Ni saya cakap ni sebab kita nak menyelamatkan daripada kesesatan akidah. Ia hurai biarkan hendak adil. Nak berkenaan dengan fahsyat, ambil hadis fahsyat. Inna salata tanha 'anil fahsyat. Baru fahsyat. Hak munkar ambil hadis munkar. Hak fahsyat ambil hadis fahsyat. Okey, agak fahsyat, cari hadis fahsyat. Okey, merentah negara berkenaan peperangan fahsyat, ambil hadis fahsyat. Okey, sini tadi dia bagi kita terlebih akbar daripada kabair, terlebih besar dosa daripada segala dosa besar. Tak boleh ada lintah dosa besar selain daripada tak semaya. Tak sebut pasal semaya. Kadang-kadang bila tanya pasal semaya, itu peribadi. Yang penting pilih raya. Jadi semaya itu tak besar. Itu dia. Sedangkan dekat sini kita dengar sini, yang paling besar segala dosa besar, iaitu meninggalkan semaya. Tak ada orang sebut sebab apa, tak ada untung. Kata semaya ni dia macam tak ada hal lah, biasa. Itu peribadi. Dan terlebih abhas, terlebih buruk segala buruk dan segala muharamat. Segala benda haram di atas muka bumi ni tidak boleh nak mengatasi haramnya dosa orang yang meninggalkan solat. Okey. Dan telah datang hadis daripada Rasulullah SAW dengan mengkufurkan orang meninggalkan sembahyang. Dosa lain tak ada, kafir dah. Tetapi semaya, mari hadis, mari dengan pukul kafir. Banyak mazhab 4 ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 3 mazhab hukum dia kafir. Imam Hanafi, siapa tak semaya kafir. Imam Maliki, siapa tak semaya kafir. Imam Syafi'i, siapa tak semayang dosa besar. Imam Hambali, siapa tak semayang kafir. Nampak? 3-1. Dosa lain tak ada, kafir. Tapi tak semayang, ulama katakan kafir. So lagi mazhab Wahabi, mazhab Wahabi kafir. Tu dia. Jadi 4-1 juga. Wahabi, hak kita kutuk tu pun siapa tak semayang kafir juga. Bermakna 1, 2, 3, 4. Takkan besar dosa. Tetapi Imam Asy-Syafi'i berpendapat siapa meninggalkan sembahyang dengan tidak menghalalkan, tidak menafikan wajib sembahyang, maka dia dikira dosa besar. Tetapi hak lain mengatakan kafir. Sebab tu sekarang kalau mazhab Wahabi atau mazhab Maliki dan yang lain, orang tak sembahyang, orang tak sembahyang, nikah dia putus. Pasal apa? Pasal kafir. Nikah dia putus. Dan kalau lahir anak itu dikira anak zina. Apa cakap? Tetapi Imam Syafi'i tetap mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tanpa
menghalalkan tinggal semayang, maka dia tetap Islam tetapi dosa besar. Jadi nak royaknya pentingnya semayang ni sampai ulama meletakkan ianya kafir, sebagaimana waris hadis dari Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafara. Gugur Islam dia. Bermula janjian antara kami dan antara mereka. Makna perjanjian antara kita dengan Muhammad SAW. Masuk Islam saja perjanjian dia ialah semayang. Nampak tak besar tak besar. Maka barang siapa meninggalkan semayang tadi, maka yang telah kufur dia. Satu hadis. Dan lagi sabda Nabi SAW, man taraka salata muta'ammidan, siapa meninggal semayang dengan sengaja, dia tanpa tidur, tanpa terlupa dan sebagainya, faqad kafara jihara, dia menjadi kafir yang nyata, jelas kafir, tanpa khilaf. Jelas dua-dua hadis tadi. Ya, kufur hakada yang nyata. Dan pada hadis lain lagi, man taraka salata faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggalkan semayang, maka sesungguhnya telah lepaslah ia daripadanya janji Allah. Tidak termasuk lagi dalam janji Allah. Ini orang tak semayang, saudara, tidak termasuk janji Allah. Makna segala privilege Allah di akhirat nanti tidak termasuk. Ya, syurga ke, keredaannya, apa saja, pahala ke apa, gugur. Itu sebab orang tak semayang. Orang tak semayang, puasa dia, zakat dia, haji dia, derma dia, seluruh perbuatan baik dia Allah tidak terima. Ada juga orang tanya, kalau macam tu Ustaz, tak ada puasa, amai-amai pun sepatutnya. Tetapi kenapa ulama tak melarangnya? Belajar puasa boleh lah, belajar. Tetapi by rightnya orang yang tak semayang, sebab apa? Sebab hari pertama periksa di padang mahsyar, periksa semayang dulu. Hari pertama lagi Allah tanya semayang dulu. Apabila semayang sudah tidak ada, maka puasa, zakat, haji, semua kebaikan lain sudah tidak ditanya lagi. Tak payah cek dah. Dah tak terima dah. Maka sebab itulah semayang ini menjadi nombor satu dalam Islam. Dalam mazhab, empat mazhab pun semayang merupakan tiang agama. Barulah hak lain boleh terima. Tetapi saudara, ada tak orang yang berjuang hak semayang? Ada tak menegakkan semayang? Tak ada. Hak kita dengar hari ni menegakkan, tak ada, tak sebut solat. Sebab tak solat tak penting. Tapi kita tak. Kita yang penting fardu ain, termasuk solat. Ya, anak kita, isteri kita, keluarga kita pastikan solat. Masuk anak-anak kita, masuk subuh saja, kejut dia. Dia ada ngantuk setengah mana pun kejut. Kalau agak subuh pukul 6, 5 minit, ngantuk budak-budak kesian. Pukul 20 kejut. Jangan sampai kejut, mau anak. Mau sekolah. Semayang tak sembuh. Bangun. Ada kok dulu hari ni, bangun. Bangun. Ada lawan bintik. Tak penuh kejut anak. Bangun, solat subuh tak penuh. Ni dia. Kadang-kadang kita tegur. Oi, jangan tegur lah. Dia tidur lewat. Sial kat dia. Sial. Anak tak bangun subuh. Sial. Saya pernah dengar satu. Ni bukan anak baru tua. Anak dia pergi universiti. Dia lah kapur tua pertama pergi universiti. Maka langsung. Tu dia. Berpesta lah. Kampung tu kerana anak orang pertama kampung ni pergi universiti. Lepas tu dia balik seperti jadi saya pergi lah ni anak berantai juga lah jangan dulu lah. Jadi dia tidur atas beranda macam ni lah. Adik dia lari berjalan kuat sikit. Sikit jalan. Abang nak tidur. Jangan kata gerak subuh. Tidur takut kejut. Itu dia. Tak semayang pun, tak puasa rumah, tak makan kadang. Jadi jangan sampai itu ya. Jangan berjalan kuat ya. Abang nak tidur, takut mengganggu. Maklumlah abang pergi universiti ya. Jangan. Dia semayang nombor 1. Tak kira apa benda pun. Kalau untuk guru saya, dia pakai tukar. Subuh awal. Subuh. Biasa, tak bangun subuh lah. Ya, Zuhur tak akan tidur juga. Subuh lah biasanya. Najor sampai pukul 7.30. Ini semayang punya hal. Kita belajar sekarang Pak. Semayang bahawasanya meninggalkan man tarakas salata faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulillah. Barang siapa meninggalkan semayang, maka sesungguhnya
dan lepaslah ia daripada janji Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul tidak tanggungjawab lagi. Hak lain tak kira dah. Dua tu saja. Allah dan Rasul tanya semaya tu. Dan lagi sabda Nabi SAW, man hafaza ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Hak ni hak jadi tak meninggal semaya pula. Apabila dia tidak meninggalkan sembahyang, dia meninggalkan sembahyang, barang siapa memeliharakan atas sembahyang, dia mari dengan hafazah. Hafazah ni kalau kita tengok uraian tafsir, menjaga solat bermakna waktunya, jangan sampai dekat maghrib misalnya. Kemudian kalau pakaian dia nak kena bersih, berbau harum. Kalau bacaannya nak kena betul. Tu dia katakan hafazah. Hafazah tu semua berkenaan dengan solat. Wuduknya nak kena betul. Jangan ambil air Syabah tak bayar. Syabah tak bayar, lepas tu jangan ambil wuduk. Air tu haram. Jangan curi air nak ambil wuduk. Banyak orang curi air, lepas tu ambil wuduk. Dah lah nak semaya curi air. Saudara buat apa pakai air curi? Contohnya saudara sekalian, curi air. Curi air haram. Apa sebelah? Apa sebelah? Maknanya dia takut makan air tak sebelah, tapi curi tak takut. Dah curi sebelah pula, makan je lah. Apa sebelahnya pakai api tekok gitu. Begitu juga awak nak ambil air sembahyang, awak pergi ambil air yang curi, sama dengan tak ambil air. Allah tidak reda. Itu sebab dalam fatwa Wahabi sekalian, dia tidak membenarkan ambil air wuduk dengan air yang dibekalkan oleh kapal terbang. Sebab pemiliknya tidak membenarkan untuk dia ambil wuduk. Dia sekadar untuk domestik, minum saja, ataupun kita pakai untuk basuh muka saja. Mandi pun tak boleh. Dia tu air banyak dia. Sejak bila kapal terbang bagi air? Tak bagi. Maka sebab tu dalam buku dia, siapa yang mengambil air itu dikira haram. Dan siapa nak juga ambil lah. Itu bukan saya fatwa, Raja Mekah, Mufti Mekah yang fatwa. Kita sudah baca tu kan. Siapa yang mengambil air dalam kapal terbang yang tidak dibenarkan oleh pemiliknya, maka air itu dikira haram. Tapi tak masalah. Tetapi kena ingat, air itu tidak sah, haram. Macam air curi lah. Sebab tu kalau bak semayang kan, kalau kita tengok contoh dia, katakanlah kita tak ada kain. Kita lalu kat tengah jalan jumpa kain orang sidang, kain orang jemur. Wah, kita pada pakai suara dalam pakai kain orang ni ambil kain pinjam dulu buat semayang. Semayang tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata apa? Pakai kain orang. Kalau tak ada kain juga, saudara sekalian, pakai seluar dalam semayang. Jangan pakai kain curi. Jangan pakai kain curi. Begitu juga dengan air. Begitu juga dengan kain dan sebagainya. Kiaslah. Ni dia nak wuduk juga. Sekarang cakap apa saudara, semasa saya buat kuliah, setiap hari ada kuliah, jemaah Malaysia, Haji Musa ada. Lepas tu hari-hari gila kuliah. Soalan daripada ustaz yang mengaji Jordan, kata saya tetap memakai air ustaz. Sebab apa? Kita boleh pakai air mana satu ni cukup. Okey, saya kata okey, baiklah. Kalau ustaz pakai satu botol, orang lain tak pakai juga. Satu botol juga. Sedara kali satu botol dengan 400, bagaimana jadi botol berak? Kalau awak nak pakai, orang lain tak pakai juga. Tetapi penggunaan air dalam pesawat tidak dibenarkan. Sebab bawah dia tu semua elektronik lah. Okey, yang kedua, kalau awak pakai air satu botol, boleh. Sebab awak ada air. Saya pun ada air. Okey, dalam kapal terbang tu kalau umrah, haji, semua orang Islam bakar. Kalau kena Boeing, 400 orang. Kalau di Siteng, 390 orang. Kakak 400 orang. Okey, 400 orang. Tuh air sebotol sorang. Lagu mana kakak? Apa jadi kapal terbang tu? Saya tak kira. Tak kira tu awak punya belajar. Mengikut saya belajar, mana-mana air yang tidak dibenarkan oleh pemilik tuannya, maka air itu haram. Jangan pakai pula lepas tu asal lagi pula. Kena tayamum. Ambil mana tayamum? Tepuk dini kapal terbang. Tu tak ada. Dini kapal terbang tak ada tepuk. Dah tepuk apa? Ni ada juga profesor sesak. Saudara, dalam mazhab Syafi'i, tayamum mesti menggunakan debu tanah. Yang pasir itu bukan Syafi'i, itu Hanafi. Saudara sekalian, kita tak pakai pasir, kita kena pakai debu tanah. Pasir kita tak pakai. Kalau pasir juga, itu kena tukar alamat di Bombay. Sebab itu bukan mazhab kita ya.
Yang itu ajar pula kat Selangor pula tayamum pakai pasir pula. Lepas tu tayamum pula saya tengok satu teori dalam TV ni saya tahu dalam TV. Lepas kita tepuk tangan, sapu muka, lepas tu buang pasir terbalik. Saudara, pasir tak boleh balik tu. Kena buang dulu di luar. Pesyarah masyhur pula tu. Pasir yang telah dilekat kat muka tadi di tangan sudah menjadi mustakmal. Pasir itu kena dibuang. Okey, contoh ya. Pak kita tepuk. Spek buka dulu. Okey, suruh buka jugalah. Tepuk. Dia 2 kali tepuk ya. Tepuk kali pertama, letak sini. Niat dia masa letak kat muka, bukan kat sini. Ustaz tu niat tak ala pasir. Lepas tu cara niat pula, nawaitu tayammuma listibahati fardhi salat. Saja aku bertayamum mengharuskan sembahyang fardu. Fardu tu kena sebut. Terus sekalian. Kalau saya tak sebut fardu, dia tidak boleh sembahyang fardu, dia boleh sunat sahaja. Dan bila kita sebut sembahyang fardu, fardu 1 kali sahaja dan sudah boleh banyak. Tapi kalau tak sebut fardu, fardu tidak boleh. Sebab apa? Tayamum 1 fardu. Okey. Kemudian tak boleh dia kena tak muka dulu. Tak sini. Sebab apa? Sebab innamal a'malu binniat. Macam takbir juga, macam wuduk juga. Dia tak sini. Barulah niat saja aku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang fardu. Satu sapu gini. Gini. Habis. Hak balance tu kena buang. Ni dia hak ustaz tidak sahur mengajar. Hak ustaz sahur mengajar, hak balance tu tepuk semula ada pinggir. Jadi mustakmal. Saya sebut nama saya semua kenal. Sebab tu saya dah balik sini lah. Tak payah tengok TV lah. Kadang-kadang tipu lebih. Saya tengok hari ni, hari pertama saya tengok, dia ambil wuduk macam ni tau. Dia cuah, dia tak ada sin. Dia cuah, lepas tu naik dah ke atas semula. Saya ngajar kat kelas, saya kata tu gila punya wuduk. Kita tak ada semula, kita akak semula jadi mustakmal lah. Besok keluar semula kat TV, cara lain pula. Orang yang sama. Berapa kali sapa mesej. Hak terbaru pula, ambil wuduk pakai spray. Dia ambil buah air spray. Okey, fine. Awak kata boleh. Kalau boleh wuduk pakai spray, junub boleh pakai spray juga. Sama-sama mandi kan. Hak ni wajib mandi hadah besar, hak ni hadah kecil. Kalau hadah kecil boleh pakai spray. Apa hadah besar tak boleh? Kalau boleh spray, saya senang saya lah. Ni pihak-pihak air mahal ni Sabah kotor saja. Beli sebotol seorang, bini sebotol, lelaki sebotol besar ni pada. Lepas tu pagi nak sampai subuh giling. Mula-mula tu lelaki spray bini tu. Bau tak katung, bau. Lepas tu, hello ustaz, apa? Sedang mandi junub. Bau gila paruk. Dah pegang jadi gila lah. Air wuduk wajibnya ialah mengalir air dari muka bawah ke atas ke bawah. Dan kalau tangan mengalir hujung ke siku sampai ke tak boleh tepuk, tak boleh. Sebab dia ghusli tu makna mengalir air kecuali kepala saja. Pasal apa? Dia suruh sapu, tak cukup. Sapu saja bukan mengalir. Selain dari kepala, diwajibkan mengalir. Iqna, Fathul Qarib. Semua ada tulis jelas. Kitab Jawi pun ada, kitab Rumi tak ada. Saudara saya pun tak tahu nak kata apa. Selama tu pandai-pandai berlaku, kita tak pandai jangan buat ya. Wuduk mesti mengalir air. Jangan nak kiah-kiah lagi. Jangan nak berpendapat-pendapat dengan pakai spray, tak payah. Sebab dia mesti mengalir air. Botol tu kena buat, tak tangan letak air muka ni. Air mengalir kat muka tu kira satu. Sekali air tu mengalir. Letak pula sampai 3 kali. Jangan spray sebab tidak mengalir dengan spray. Dia botol satu. Okay. Kita tak mahu ya, kita kalau saya belajar kat sini belajar ambil wuduk mesti mengalir air di anggota wuduk. Tidak boleh pakai lap pakai spray, tak boleh. Dia kalau tayamum, hak tepuk yang pertama tu buang. Kosong tangan, tepuk yang kedua. Baru ambil ni gini, pusing kau ni habis sini. Ni ada belahan ni pula. Gini habis. Lepas tu habis. Boleh sembahyang kalau tayamum lah. Kalau untuk bertayamum. Tapi kalau tepuk dalam pinggan tu balik, dia jadi mustakmal macam wudu juga.
Okey, barang siapa memelihara ke atas sembahyang adalah baginya nur dan burhan, yakni penunjuk dan kelepasan pada hari kiamat. Dia ada burhan, maknanya jelas, bercahaya-cahaya dan nampak untuk jalan pergi ke siratal mustaqim. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yawmal qiyamah ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubay bin khalaf. Itu dia orang tak semaya tadi. Dan barang siapa tiada memelihara kat atasnya, bukan tak semayang, tidak memelihara, maknanya semayang tinggal jarang-jarang ataupun main-main, kaki main curah ya, tak rata dia punya buku lali dan sebagainya. Tiada ada nurnya dan burhan, tidak ada tanda, tidak ada cahaya, dan kelepasan tak ada juga. Dan adalah pada hari kiamat serta Fir'aun pernah hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, dan Qarun, ya, naik Fir'aun, pemilik harta dia namanya Qarun, dan Haman, setiap usaha politik dia, Fir'aun juga, dan Ubay bin Khalaf. Ubay ni sekalian, dia mati dalam peperangan Uhud. Nabi sendiri yang membunuhnya dengan tangannya yang mulia. Inilah seorang manusia yang Nabi bunuh dengan tangannya seumur hidupnya, iaitu Ubay bin Khalaf. Inilah dia. Ketua kafir jahat, macam jahat. Jadi Haman dan Ubay bin Khalaf, maka sesungguhnya telah dinaskan daripada beberapa hadis Rasulullah SAW dengan kufur yang meninggalkan sembahyang. Banyak hadis tentang sembahyang ni kufur, bukan satu hadis, banyak. Tetapi walau bagaimanapun saudara, dalam mazhab Syafi'i yang saya pernah bertekak dengan Ustaz Sawu sini juga, dia kata kafir. Dia kata memang kafir Ustaz, tapi kufur nikmat. Dia kata saya tak pernah dengar kufur nikmat. Ini masalah ni Ustaz. Awak tak pernah dengar, betul bahasa saya tak, ini masalah. Kalau awak tak dengar kufur nikmat, apa baik tutuplah, tak sebahar kan. Tak sebahar lah, pasal awak tak tahu. Jadi saya bermasa saya kufur nikmat dia tak dengar. Dan Imam Asy-Syafi'i membuat kufur dua bahagian dia. Satu digunakan bahasa kufur juga, tapi kufur di sana kita panggil dia kufur nikmat. Okey, misal kata man taraka salasa, man taraka, siapa meninggalkan semayang muta'ammidan dengan sengaja, faqad kafara zihara, maka dia kafir yang nyata. Ni hadis. Okey. Muta'ammidan, sengaja, kafara, kafir. Tetapi kafara di sini kufur nikmat. Sebab apa kufur nikmat? Sebab dia tidak berterima kasih kerana dia sudah menjadi orang Islam. Itu nama kufur lah. Misal kata kita mencuri pun kira kufur lah. Kita orang Islam dah mencuri, kira kufur lah. Tak puasa, kira kufur lah. Tetapi kufur di sini lah kufur nikmat, maknanya tidak berterima kasih. Jadi orang Islam tak semayang. Kufur di sini kufur nikmat. Nikmat iman dia tidak hargai. Maka Imam Syafi'i berpendapat kufur di sini kufur nikmat. Bisa kata kita tengok dalam Quran tu sama juga. La in syakartu la azidannakum wa la in kafartu. Itu dia kafir juga. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau aku beri nikmat kamu bersyukur, ya, sihat, syukur, kaya, syukur, ya, anak-anak kita lulus pelajaran, syukur. Tetapi wala in kafartum, andai kamu kufur apa ni? Ya, sihat tidak bersyukur, kufur apa ni? Kufur nikmat. Maka di sini namanya kufur. Kalau tidak kan, siapa tak bersyukur kafir, masuk neraka kekal abadi. Baru dah. Ini tak terima kasih awak ni. Orang bagi 500 mau lagi. Terima kasih lah, orang tak terima kasih. Pupuk. Bukan. Ini kufur nikmat. Kufur dari segi adab dengan Allah, bukan kufur dari segi iman. Boleh Jangan kufur baru lah dengan hadis ni. Dia ada huraian dia. Kufur nikmat, kufur hakiki, wajib bersama juga. Ada wajib hakiki, ada wajib
Aradi, hak wajib tu pula kena hurai pula. Wajib tu wajib apa? Wajib hukum Allah ke? Wajib hukum manusia? Kalau hukum Allah tak boleh lawan, murtad. Kalau hukum manusia, maka tidak murtad. Itulah beza dia dengan hukum Tuhan. Misal kata wajib hukum apa? Okey, sebab satu persoalan saudara. Ni kakak pelayan raya kuat tak ni. Okey, saudara sekalian. Yang pertama wajib solat. Ini wajib apa? Wajib hakiki. Wajib hakiki bermakna wajib datang daripada Allah dalam Al-Quran dan hadis. Siapa yang menolak wajib solat, hukumnya kafir. Dan siapa menerimanya dapat pahala masuk syurga. Sebab ini wajib hakiki. Okey. Wajib pilihan raya. Ni wajib apa ni? Wajib aradi. Siapa kata tidak wajib, murtad ke tidak? Tidaklah, sebab dia bukan hukum Tuhan. Dan siapa gengodi dapat pahala ke? Pun tak tahu juga sebab bukan hukum Tuhan. Maka nama dia maslahah umum. Untuk kebaikan umum, maka jadi daya satu kebaikan. Macam tu. Jadi daya satu kebaikan. Jadi sekarang masalah hari ni tak jelas hal ni lah. Tidak jelas pada masyarakat wajib ni wajib hakiki ke wajib aradi. Okey, hak ni hak wajib pula, hak haram pula. Hak kita pelagak dengan hukum, lepas tu tidak sama. Kita tengok sini ya. Yang pertama wajib haji. Ni wajib apa ni? Wajib hakiki. Sebutlah Quran, sebutlah hadis. Siapa pergi dapat pahala, tak pergi kalau tak masuk berdosa anak kena ganti. Okey, dapat pahala masuk syurga. Siapa kata tidak wajib, hukumnya murtad. Sebab apa? Ni bertuhan. Ni hakiki. Okey. Wajib demonstrasi. Ni wajib apa ni agak-agak? Wajib aradi. Siapa hak wajib ni? Ahli politik. Pak kita ditukar wajib hakiki. Apa hukum agak-agak? Saudara. Hak tidak wajib, dia kata wajib, hukum dia apa? Murtad. Mengubah hukum. Sebab tu nak kena jelas wajib apa. Kalau wajib hak manusia, tak siapa hukum lah. Nak pergi tak nak pergi sudah. Lepas tu kita sama pula haji ni dengan demonstrasi. Haji hukum Tuhan lah Quran. Rukun Islam yang kelima. Hak ni wajib ke apa, ni hukum ke apa? Maka sebab tu kena cerita kepada masyarakat. Kalau wajib apa? Wajib hakiki ke wajib aradi? Okey, saya buat contoh terakhir. Sebelum saudara suruh berhenti, nak suruh berhenti tak kisah lagi tau. Okey. Wajib berhenti bila lampu merah. Ni wajib apa ni agak-agak? Wajib aradi. Pandai lah tu. Okey. Wajib berhenti solat apabila period. Hak ni wajib apa ni hak ni? Hakiki wajib berhenti solat lah maknanya. Okey. Hak ni saudara wajib aradi. Kalau saudara tak berhenti pun tak ada masalah, cuma masuk hospital saja. Bukan masuk neraka, masuk hospital. Lampu merah tak wajib. Ustaz kata tak ada. Memang betul tak wajib. Tetapi masalah dia masuk hospital. Hak ni langgar, hak ni masuk neraka. Itu saja beza. Hak ni dah masalah saudara sekalian. Kita tak jelas kepada masyarakat. Kalau wajib apa? Dalam pelajaran kita wajib ada dua. Satu wajib hakiki, satu wajib aradi. Satu hukum taklifi, satu hukum wadai. Jelas saudara. Bukan tak jelas, bukan kata berjelas tak. Orang kata peran lama dia. Tak terai lagi saya tak berat. Beratlah kalau tak tahu wajib aradi, wajib hakiki, tipu demo sama. Setiap kali pilihan raya kena tipu. Setiap kali pilihan raya. Hak paling sedap sekali siapa undi amnu masuk neraka tak boleh pengaruh surga lagi berat. Orang lagi berat. Surga neraka sudah di akhirat. Di akhirat, di hadapan Allah. Siapa masuk surga, siapa masuk neraka, bukan di pucuk. Banyak lagi masa. Mungkin orang tu nak taubat, Allah
Tidak, neraka saja. Wajib neraka. Enggak. Dijaga ya. Syurga neraka adalah di hadapan Allah dan hukum itu hanya Allah sahaja. Tidak boleh dibuat oleh orang lain. Tak ada, okey kata? Nurnya dan burhan dan kelepasan dan hari kiamat bersama dengan Fir'aun dan Qarun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Maka serta nasihat hadis Rasulullah SAW dengan kufur yang meninggalkan sembahyang. Dan demikian lagi datang beberapa sahabat. Sahabat bermakna mereka hidup di zaman Nabi SAW. Kita panggil sahabat. Dan salaf belakang Nabi, kita panggil dia salaf. Yang soleh-soleh bermakna kumpulan mereka salafus soleh. Kalau salaf saja itu di belakang sahabat. Saya buat satu jadual ya. Zaman Nabi dia panggil sahabat. Kemudian dia panggil salaf. Salaf ni dia gelar salafus soleh. Selepas ini dia gelar tabi'in. Ni semua ni orang-orang yang Nabi jamin lah. Mereka-mereka yang Nabi jamin boleh menjadi ikutan. Mereka-mereka yang Nabi jamin boleh menjadi ikutan. Jangan ada satu orang saudara di Putra malam itu dia kata kitab Imam Ghazali kebanyakannya hadis dhaif. Lama kenapa tu tidak positif apa? Habis satu soalan, akhir banyak soalan lah. Dia kata kenapa kita pakai Imam Ghazali? Sebab Imam Ghazali hadis dhaif. Saudara sekalian, nama apa hadis. Dhaif ni bukan bermakna maudhu'. Hak tak boleh pakai ialah hadis maudhu'. Hak ni hak tak boleh pakai. Hadis dhaif tak ada masalah, cuma tidak boleh dibuat hukum. Bisa kata nak kat tangan, saksi nikah, apa-apa kau tak boleh. Tapi untuk buat ibadat sunnah, untuk pahala tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita kata hadis dhaif kata siapa puasa di Ramadan dapat pahala 70 juta berlari. Tak ada masalah. Dan ni puasa tu. Tetapi kalau hadis maudhu' tidak boleh dipakai. Percaya pun tak boleh. Saudara sekalian, hadis berkategori hadis. Sedangkan kata-kata hukama pun boleh ikut. Ulama yang beramal, ulama punya amalan, ulama punya cakap, boleh ikut. Kita panggil litiba. Boleh ikut. Oh, ini amalan untuk kenali. Ini amalan Imam Ghazali. Ini amalan untuk Seleha. Ni amalan siapa ni? Amalan guru saya. Boleh ikut. Ni hukama ataupun ulama. Apatah lagi dengan hadis. Hadis berkategori lebih tinggi daripada ulama. Kenapa orang tak boleh? Okey. Kenapa jadi begitu? Kerana di dalam sistem ini, saya ulang balik, yang pertama yang kita boleh ikut ialah Nabi dan Rasul. Of course, Nabi dan Rasul lah kalau kita Muhammad. Yang kedua sahabat. Yang ketiga tabi'in. Yang keempat tabi'in. Yang kelima ulama amili. Ni saudara orang-orang yang boleh diikuti. Amalan pula ialah amalan orang-orang Mekah dan Madinah. Ini pun boleh ikut. Dan akhir sekali, yang paling worst sekali, paling akhir sekali, kita boleh ikut ulama yang mu'tabar. Cuba bayang. Hak ni of course boleh. Hak ni 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 boleh. Bukan hak ni saja. Kita tak nak ikut Nabi saja. Selain Nabi dah benar dah. Al-ulama warasatul anbiya. Lepas tu belakang sekali ikhtilaf ummati rahmatu. Salah pun boleh ikut lagi. Kalau sekiranya ulama amili. Sampai tahap tu Nabi bagi kelonggaran. Tiba-tiba kita nak pakai hak ni saja. Hak ni kita pakai belakang. Mari mana? Sedangkan ulama pun kita boleh ikut. Oh, ni amalan guru saya. Ini amalan untuk kenali. Ini amalan untuk Seleha. Ini amalan Imam Ghazali. Tak ada masalah. Jadi amalan itu oleh orang yang bertaraf ulamaul amil, yang tidak berminat melakukan dosa, yang sentiasa berakhlak dengan Allah SWT, akhlak yang diredai. Halun mardiyah. Ni perangai dia. Halun mardiyah. Kategorinya sentiasa mencari keredaan Allah. Maka orang ini digelar ulama yang
muktabar. Ada kitab yang muktabar, ada ulama yang muktabar, ada negeri yang muktabar. Negeri yang muktabar yang Makkah Madinah. Ulama yang muktabar yang disetujui oleh semua ulama. Macam kata kalau Malaysia kita ni, Tok Kenali, Tok Kupala, Tok Selangor, Tok Proses, Tok Wacok. Ada. Ini kita punya ulama muktabar. Kitab yang muktabar. Apa dia? Ni, mulai nanti Musalli, Al-Hikam, Al-Tasawuf. Kalau kita kata fiqh Iqna, Fathul Wahhab, Fathul Qarib, ini kita ambil kitab yang muktabar. Minhajul Abidin, kitab yang tidak dipertikaikan oleh ulama. Maka kita panggil kitab yang muktabar. Ada ulama yang muktabar, ada negeri yang muktabar. Jangan main pokok baru tak kira. Dia sudah perlu dijelaskan di antara kategori ulama yang muktabar daripada zaman ke zaman. Sudah ada ya. Semai takut berpersahabat dan salaf yang soleh-soleh hingga berkata setengah mereka itu, tiada aku dengar sahabat berkata mereka itu pada satu segala amal jika meninggalkan dia kafir. Dia kata aku tidak dengar daripada ulama salafus soleh, orang-orang alim, tidak ada yang mengatakan selain solat kalau buat benda ni kafir. Mak aku dengar kata solat sahaja jadi kafir, melainkan sembahyang. Maka takut olehmu kemudian, maka takut pada meninggalkan sembahyang, jaga, takut oleh meninggalnya, takut mengabaikannya. Sampai satu masa Nabi perintahkan orang yang tidak pergi sembahyang berjamaah dibakar rumahnya. Tetapi tidak pernah berlaku. Walau bagaimanapun amaran tu ada. Ini bukan tak sembahyang, yang tak pergi sembahyang berjamaah. Sebab itu saudara Imam Hanafi, mazhab Hanafi, dia tak boleh sembahyang kat rumah. Dia kena sembahyang masjid ataupun sembahyang di surau. Dia bagi dia sembahyang sore tak sah. Mazhab dia. Ya, atau meninggalkan sesuatu daripadanya. Maka bahasa jika tiada keperbuatan seperti demikian itu, maka sesungguhnya binasalah engkau setengah daripada orang yang binasa. Kalau kita tak sembahyang juga ataupun jarang-jarang sembahyang, maka binasalah dan rugilah engkau dunia dan akhirat. Sebab tu saudara apa-apa hal mengikut pesan untuk guru saya lah. Awak kata dia apa-apa hal, mula lagu mana jahat, lagu mana mubizi pun kata dia, sembahyang jangan tinggal. Sebab dengan sembahyang ini dia akan menghindarkan semua kejahatan yang lain. Contohnya zaman Nabi, saudara sekalian. Dia pergi jumpa Nabi, ya Muhammad, kata dia, aku nak masuk Islam. Rasulullah kata, kamu dah bersedia belum? Aku nak masuk Islam. Kamu dah bersedia belum? Aku nak masuk Islam, ya Allah. Kamu bersedia? Sudah. Okey, masuk Islam. Ya Rasulullah, tetapi aku ada satu masalah. Aku boleh sembahyang, kata dia. Aku boleh buat semua benda, tetapi aku tidak boleh tinggal mencuri. Sembahyang, kata dia, insya-Allah tak ada masalah. Sudah kata apa? Mu janji jangan tinggal sembahyang, boleh? Boleh ya Rasulullah. Tapi aku tak janji tinggal curi. Rasulullah kata tak apa, mu nak curi, tapi sembahyang jangan tinggal. Makna sedang nak pergi ngopok solat maghrib tu. Agak-agak boleh ngopok ke tak? Sudah, tak jadi. Apa saja kejahatan kalau tak sembahyang, dia tak jadi buat. Nak curi bersama juga. Nak curi. Tak pernah semua ni. Allahu Akbar. Lepas sembahyang saya, mencuri tidak menjak. Tidak menjak. Okey. Orang ni tadi, dia curi. Dia curi malam. Dia mesti bawa keluar barang sebelum subuh. Lepas subuh, orang dah bangun. Dia curi-curi dekat nak keluar barang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kena sembahyang subuh dulu. Dekat lepas sembahyang subuh nak naik barang, orang bangun lah. Esok dia curi pula. Sampai sebarang dekat-dekat nak keluar barang. Allahu Akbar. Akhir sekali dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, apa khabar? Curi. Dia tak aku lama dah tak curi Rasulullah. Awak tak dah. Dekat nak lari barang, subuh. Tak nak lari barang, subuh. Oh, patut saya dah papa ke mana? Tak ada masalah. Itulah kata dia, aku dah cakap. Mu jangan tinggal sembahyang saja. Tu dia, semua sudah buat. Ya, jangan tinggal solat. Atas kata api tu ada kata baik kau rumah, kau kau sembahyang. Kau kata berhenti solat. Penyakit jahat lain akan hilang. Anak-anak kita nakal, jangan kau dia anak tu sembahyang dulu. Anak kita nakal sangat ambil wudu. Allahu Akbar. Mak buat apa mak? Mu nakal saja aku sembahyang. Anak berhenti nak makan semaya. Ni dok kau kuat godel, kau kuat setan.
Kita ada budak-budak bersama. Dan kalau boleh di rumah kita pastikan dewan solat kita tu ada depan mata anak kita. Tempat kita solat. Biar dia biasa ni tempat bapak aku semayang ni tu bapak semua letak sejadah kat situ. Biar anak kita lalu dia tengok, oh sejadah. Lalu, oh ni duk letak depan rumah kita raket tenis. Letak depan rumah kita biola. Letak depan rumah kita gitar. Syaitan akan mengganggu fikiran anak kita. Sudah jaga benda begini. Rumah kita bersama. Hentikan beli majalah filem, majalah gila-gila, URTV, berbagai-bagai majalah. Hentikan. Kalau nak didik anak lah. Kalau nak didik, tak nak didik tak apa. Berhenti. Buat semua benda baik lah. Solat, barang-barang baik, benda-benda yang apa, yang lagu-lagu jangan ada lagu rumah. Ya. Ini ada berapa lagu rumah, ini masih pesting lah tu. Gambar, sumber gambar. Sebab tu dia amaran, ya, jangan bawa gambar ke tempat mukhayyam. Kalau sudah bawa gambar perempuan yang tak tutup aurat ke apa ke tempat mukhayyam, saya percayalah malam itu malaikat sudah tidak ada. Jangan bawa gambar, jangan bawa, kalau rokok lagi berat lah. Siapa bawa rokok memang tak sebab mukhayyam lah, memang tak ada guna kan. Jaga gambar. Lepas tu fikiran kita kena kosongkan dan sebagainya. Pasal ni lah, sebab nak mengundang rahmat daripada Allah dengan solat dan jaga perkara yang boleh mengganggu ketenangan tadi. Binasa dan kalau dunia akhirat, maka dan akhirat itu ialah orang yang kerugian yang amat nyata. Siapa? Orang yang memainkan solat. Jadi hari ini semayanglah yang paling penting. Kalau boleh lagi, kalau kita semayang kat rumah ke, dekat rumah ke mana-mana ke, pastikan kita dekat semayang tu kosongkan fikiran kita. Biarlah semayang apa zohor tak kira. Relax. Apa masalah kita sebelum tu? Masalah kita katakan kita bergaduh dengan anak kita, bergaduh dengan isteri kita, ataupun kita masalah apa. Semasa nak solat, ya Tuhanku, hilangkanlah segala keronsinganku. Lepas tu usalli fardhu asli. Ya Tuhanku, hilangkanlah kesusahanku. Allahu Akbar. Sebab solat tadi makan kita punya masalah tadi. Itu dikatakan tanahan pasyak wal munkar. Solat pasal. Ya, kalau ada kita keronsingan ke, kalau kita ada masalah ke, banyakkan solat. Lebih-lebih lagi solat malam lah. Solat malam. Dan demikian lagi wajib. Wallahu a'lam. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Alhamdulillah wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Qahhar ya Jabbar ya Alim ya Rahim, iftah alaina wa ala suriyatina futuhana arifin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Soalan ke? Kalau kita yang pertama kita boleh sembahyang dengan bini kita ke apa, kira tak? Kalau tidak mengganggu tidur, jangan tidur dulu. Kalau tidur dulu makruh lah. Isyak ni dia makin lewat makin afdal. Makin lewat makin afdal. Tapi jangan tidur dulu. Kalau tidur hilang dia punya sunat. Jadi makruh. Jadi makruh. Isyak sahaja. Isyak sahaja. Tak ada. Dia niat ni tidak membatalkan, tidak membatalkan solat. Sebab niat ni macam wuduk juga. Dia sakat tu saja. Sakat maghrib saja. Wajib. Kadang-kadang kita tak sebut 2 rakaat tak apa. Macam wuduk contoh saja. Kita tengah ambil wuduk. Lepas ambil wuduk. Tak saya main wuduk balik. Jadi. Tak jadi. Jadi. Tak kira wuduk berjalan. Wuduk berjalan. Sebab dia tidak dibatalkan oleh gangguan niat. Niat tidak boleh membatalkan rukun yang sudah sempur yang semua. Tetapi kalau kita was-was, bisa kata kita 3 ke 4, itu batal lah. Batal 1 jadi
Jadi 3. Tapi tak ada niat kan? Dia tak ada. Dia tak ada kata bila kita niat 2, tiba-tiba kita buat 3. Tapi kalau kita niat 3, buat 2 batal. Maghrib 3 kan? Kita niat saja aku Februari 3 rakaat Allah. Tapi buat 2 tu batal. Sebab kita melanggar rukunnya syarat. Kadang-kadang hak 2 tadi kita niat selepas takbir pun tak apa. Selepas takbir bisa kata Allahu Akbar saya pergi maghrib. Dah takbir dah. Baru 2 rakaat pun tak apa. Pun tak apa. Hak dalam takbir wajibnya qasad ta'rab ta'yin. Aku sembahyang fardu maghrib lah. Aku sembahyang fardu isyak. Aku sembahyang fardu maghrib. Itu saja wajib. Aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang fardu isyak. Hak 4 rakaat ni belakang pun tak apa. Lepas takbir pun tak apa. Tak niat pun tak apa. Hak tu saja hak wajib. Dalam takbir tu ihram. Tapi kalau kita sembahyang jamak, ya. Boleh ya?